Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan bercakap topik tentang bekerja seumur hidup. Untuk memperluas sekali topik ni, sebenarnya kita bukan setakat bekerja seumur hidup, beribadah seumur hidup, belajar seumur hidup. So semua tiga perkara ni kita lakukan sampai kita meninggal dunia, sampai kita dikuburkan lah. Kenapa isu ni bangkit? Disebabkan adanya nasihat-nasihat daripada barat, ikutan mereka, budaya mereka ialah bila mereka kata, mereka akan bercakap dengan, contohnya, kita kena berusaha sekeras-kerasnya di masa muda, sebab supaya bila di hari tua kita akan terjamin. Dan pada orang-orang yang bersikap bisnes pula, bila kita minta mentaliti daripada barat ni, dia kata kita haruslah bercuba bersungguh-sungguh siang dan malam supaya bila kita berjaya nanti kita boleh menggoyang kaki di waktu usia yang tua. So ini adalah salah satu mentaliti yang tidak sesuai untuk orang Muslim. Untuk orang Islam, tidaklah kita kata bahawa kita berhenti belajar ketika kita habis universiti ataupun kita habis PhD sekalipun. Setiap kali kita pergi ke tempat yang baru, akan ada satu benda yang baru yang kita kena belajar. Baik kita belajar pasal budaya, kita belajar pasal adab, kita belajar pasal bahasa baru, ataupun kita belajar tentang teknologi. Setiap kali datang zaman-zaman baru tu, ada benda-benda yang diperbaharui, kita akan mula belajar dengan benda-benda yang lain pula. So semangat untuk terus berjuang harus dipupuk bagi setiap orang Melayu dan orang-orang umat Islam, supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya-budaya barat ni. Dan saya langsung tak pernah ataupun takkan setuju dengan pemikiran di mana saya harus berusaha daripada sekarang kerana saya tak perlu susah di saat tua. Saya berani kata hidup saya sebagai seorang Muslim adalah untuk disusahkan oleh orang sekeliling. Dan apa yang datangnya saya ni pada satu masyarakat ialah untuk menyelesaikan sesuatu, ialah untuk memberi idea, dan akan teguh saya berjuang dalam hati, baik dalam hati, dengan kata-kata dan perbuatan, sehingga itulah apa benda yang ada dalam fikiran saya di hari tua, sehingga saya menghembus nafas yang terakhir. Dan ini merupakan salah satu apa yang dibanggakan bila kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, kita mati dalam keadaan beribadah, kita mati dalam keadaan memberi manfaat pada orang yang lain. Dan sebenarnya apa benda yang saya cakap ni, sebenarnya saya nak mengajak orang untuk menukar balik mentaliti kepada yang sebenar-benar. Dan tidaklah kita mengatakan bahawa semua Melayu itu leka. Ada yang hebat-hebat, ada yang memang berfikiran macam saya, ada yang lebih berinovasi, lebih kreatif lagi daripada saya. Kerana kenapa saya buat video ni, padahal benda ni common sense. Bagi saya, orang zaman sekarang ni patut diperingatkan kerana banyaknya contoh-contoh yang kita ambil daripada budaya-budaya barat yang mengatakan bahawa dunia ni perlukan kebahagiaan. Maksudnya kita berjuang, kita belajar, kita mengajar untuk kita bahagia di masa akan datang. Bagi saya macam inilah, kebahagiaan tu akan datang melalui ketenangan yang ada dalam minda dan fikiran kita. Contohnya, macam saya suka sangat belajar, hari-hari belajar. Bila masa nak tenang, ketenangan tu akan datang sebab saya seronok, sebab saya tak merugikan masa saya buat apa benda yang sia-sia. Bila saya disusahkan oleh orang sekeliling, ketenangan tu akan datang, keseronokan tu akan datang, kebahagiaan tu akan datang disebabkan saya suka buat orang lain happy. Bila saya datang untuk menyelesaikan masalah orang dan dia bergembira dan dia berterima kasih dengan apa benda yang saya dah buat, itu adalah bukan satu benda yang mengisi kekosongan yang ada dalam hati saya ni. Dan saya percaya benda tu, sebaik-baik manusia adalah manusia ada manfaatnya pada orang lain. Dan persepsi barat ni sebenarnya adalah bukan satu benda yang salah bila kita considerkan kebahagiaan tu sebagai sesuatu yang hanya di luang baik pada diri sendiri ataupun keluarga, yang mana diri mereka untuk mereka sahaja. Dan pernah juga mereka kata bahawa kalau hari-hari saya lebih ke orang, kalau hari-hari saya fikir pasal orang, macam mana dengan perasaan saya yang tak terjaga ni? Saya yang patutnya menjaga diri saya sendiri.
itulah mentaliti orang barat yang telah menusuk masuk ke dalam mentaliti orang Melayu. Sebab apa? Sebab orang Muslim, orang Islam, saya sendiri berbeza. Kalau saya banyak fikirkan orang lain punya hati, dan itu apa benda Allah balas pada saya. Maksudnya, kalau saya jaga hati orang lain, Allah lah yang akan menjaga hati saya. So, biarlah hati saya ni tak ada apa benda yang saya bagi pada diri saya, biarlah kosong. Dan biarlah saya penuhi perbuatan saya ini dengan menjaga hati orang sekeliling, menyelesaikan persengketaan, memberi bantuan dana, menyelesaikan masalah dalam pemikiran. Dan ketika itu biarlah saya berharap pada Allah SWT yang menjaga hati saya, yang sebenar-benar maha penjaga untuk sekian makhluk. So itulah mentaliti yang patut kita ada pada seorang Muslim. Dan apa teknik-tekniknya sebenarnya untuk adakan satu mentaliti yang sebegini? Sebab dia mesti ada satu pengaruh yang hebat dalam diri kita dalam mengecapi suatu mentaliti yang tinggi. Maksudnya kita dah tak fikir pasal diri kita sendiri, tapi kita fikir pasal orang lain. Salah satunya maybe kita sebab memang tak dapat lagi daripada pemikiran orang Islam, ialah semangat kita nak menaikkan khalifah di bumi Malaysia ni. Bukan setakat bumi Malaysia, tapi pada bumi secara keseluruhannya, di mana bersatunya orang-orang Islam yang di seluruh dunia untuk membentuk satu jajahan tanah baru, yang mana foundation kepada pembentukan negara yang besar tu ialah tertakluk pada apa benda yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Dan negara ketika itu akan dipimpin dengan adil seadilnya. So cita-cita kita kena kita pastikan cita-cita ini kena besar, dan setiap orang Muslim kena melaungkan bahawa akulah orangnya yang akan menaikkan khalifah di bumi Allah ini. So setiap benda tu, kata-kata tu harus ada dalam pemikiran setiap orang. Sebab even majoriti sekarang ni pun, antara masalahnya ialah mereka sentiasa mengatakan bahawa mereka akan menunggu Imam Mahdi untuk datang untuk diselamatkan. Tapi adakah mereka sebenarnya memperbodohkan diri mereka sendiri? Kerana mereka hanya mengata bahawa Imam Mahdi akan datang, tapi mereka tidak mempersiapkan senjata yang akan digunakan oleh Imam Mahdi itu sendiri untuk menubuhkan satu kekuatan yang akan ditakuti oleh orang yang bersifat zalim. Jadi kita betulkan balik mentaliti dengan mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, dan kita tanamkan hati untuk bersangka baik, untuk melihat di masa depan yang mana kita yakin kita akan dapat membentuk suatu negara Islam yang hebat, dan kita yakin kita dapat mematahkan sepadan-sepadan yang dibina oleh negara-negara luar, supaya negara-negara Islam yang ada kat dunia ni boleh membantu antara satu sama lain. Dan itu akan jadi satu kebijakan yang sangat jauh lah. Maksudnya agak kompleks lah kalau kita nak pergi ke arah tu. Tapi kan saya akan pergi ke arah tu untuk video seterusnya. Dan kita akan cuba fokuskan kepada kerja sampai mati tu. Dan bagi saya bukan mudah untuk memiliki satu mentaliti yang sebegini. Maksudnya kita kena benar-benar yakin dengan benda yang kita akan buat, baru kita boleh buat. Kita boleh lancarkan mentaliti ni. Dan benda ni ada berkait rapat dengan kepercayaan. Sebab kalau kita kata kita kerja sampai mati, persoalannya lah macam mana kalau kejayaan kita tidak dihargai. Kalau kita belajar ilmu sampai mati, tapi bagaimanakah kalau ilmu itu adalah satu benda yang sia-sia? So inilah yang bermain dalam minda masyarakat, yang mana-mana mereka laku dan mengatakan bahawa tak perlulah mereka berusaha sampai mati sekalipun. Sebab kadang-kadang mungkin saja usaha-usaha yang mereka buat tu adalah satu perkara yang sia-sia. Jadi renung-renungkanlah dengan setiap tindakan yang awak buat, fikirkanlah tentang outcome yang ada pada diri awak. Macam even saya sekarang ni pun, saya buat video di mana tak ada komen, view tak banyak, 2-3 orang sahaja. Tapi kenapa saya keep making video sekarang ni, dah masuk nak ke video ke 21 untuk tahun ni lah. Dan masih lagi tak mempunyai perhatian. Tapi kenapa saya keep doing semua benda ni? Sebab saya percaya, iaitu pada output yang akan datang, jika kata-kata saya ni dinilai dari sudut perspektif yang berbeza, difikirkan untuk sesuatu, mungkin ada nilainya pada yang lain, dan mungkin akan ada nilainya pada orang yang baru belajar tentang dunia ataupun yang masih muda, yang ingin mencabar diri dengan pancaroba yang ada, dengan dugaan yang ada kat dunia ni, InsyaAllah.
Jadi sama-samalah kita jadikan berjuang, dan jangan pernah meragui diri, dan tenang dan fikir dan banyakkanlah bermuafakat, berjumpa dengan orang, berkata yang baik-baik, dan sentiasa aware, sentiasa berada dalam keadaan waras dengan apa benda yang awak buat dalam keadaan sekeliling, kerana itulah yang akan menjamin bahawa apa benda yang awak buat itu benar, iaitu belajarlah sehingga mati, bekerjalah sehingga mati, beribadahlah sehingga mati. Nanti kita akan explore lagi untuk kisah ni akan datang, insyaAllah. Apa pun saya doakan yang terbaik untuk awak. Saya berharap supaya awak diberikan ilham untuk memikirkan sesuatu, dan saya harap moga hati awak ni dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan, dan yakin dan peganglah benar kata-kata saya ni, dan sebaik-baik manusia yang ada manfaat daripada yang lain. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum.